kenali hadis sahih, dhaif dan juga palsu, iaitu pada muka surat 76, iaitu pada bab membicarakan tentang hadis dhaif. Ini dia punya perbincangan kita. Ya, jadi perbincangan ni kalau kita tengok dalam buku yang dikarang oleh Dr. Sayuti bin Abdul Manas ni, perbincangan berkaitan dengan hadis dhaif ni hanya banyak, ya. Memang ya, sehingga kan ada yang orang buat kajian PhD, kajian master, ya, berkaitan dengan tajuk hadis dhaif ni cukup, perbahasan cukup banyak. Cuma tak apa, yang penting adalah kita cuba untuk memahami dan kita pergi sedikit demi sedikit perbincangan demi perbincangan berkaitan dengan ilmu berkaitan dengan hadis dhaif ni supaya kefahaman kita terhadap hadis dhaif tu maknanya baiklah, bukannya maknanya separuh-separuh lah kan. Baik, kita tengok dulu definisi hadis dhaif tu apa dia. Baik. Kalau kita tengok muka surat 76, hadis dhaif, ya, ta'rif yang dipilih oleh kitab kita ni Dr. Sayuti, ad-dha'ifu huwa ma lam tajtami' fihi sifatul qabul. Yang bermaksud hadis dhaif ialah hadis yang tidak mempunyai ciri-ciri yang telah ditetapkan untuk hadis yang diterima. Okey, kita pergi tang definisi dulu. Kita masuk dalam sikit. Kalau kita cek Dr. Sayuti ni, dia ambil definisi yang datang daripada mana? Bila kita cek, rupanya dia ambil daripada, Dr. Sayuti ni ambil daripada Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Nuzhatun Nazar fi Tawdih Nukhbatul Fikr. Dia ambil definisi itu. Bahkan Dr. Sayuti pun memilih dan mentarjih definisi hadis dhaif yang ni maksud dia. Tapi kalau kita tengok perbincangan di kalangan para ulama muhaddisin, ya, seperti kalau kita tengok baik dari sudut bahasanya sendiri, dhaif itu merujuk kepada lemah, dalam lisan al-Arab, ya, dan lawannya ialah kuat, ya, dhaif itu. Dan kalau kita tengok, bahkan Imam Suyuti menyebut bahawa dhaif itu ialah apa yang terletak kurang daripada darjat kefasihan. Maknanya Imam Suyuti kan tafsiran perkataan dhaif itu merujuk kepada maknanya benda yang tidak mencapai darjat kelancaran ataupun kefasihan. Dia tak sampai darjat tu. Okey, tak apa. Kalau kita tengok definisi dia, kita pergi tentang definisi dulu. Para ulama muhaddisin berbeza pendapat dalam menentukan makna hadis dhaif. Ya, pendapat yang terkenal, ya, iaitu ada tiga pendapat yang terkenal, yang dinukilkan oleh para ulama hadis. Pendapat yang pertama dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Salah dalam muqaddimahnya. Kita boleh rujuk dalam, ya, muqaddimah Ibn Salah, dia memberikan definisi hadis dhaif itu merujuk kepada hadis yang tidak memiliki syarat-syarat hadis sahih dan juga hadis hasan. Saya ulang sekali lagi. Ibn Salah mengatakan bahawa hadis dhaif itu merujuk kepada hadis yang tidak memiliki, yang tidak mempunyai syarat-syarat hadis sahih dan juga hadis hasan. Ini siapa kata? Ibn Salah. Baik, kita tengok. Para ulama mengkritik definisi hadis dhaif di si Imam Ibn Salah. Siapa yang kritik? Al-Imam Al-Iraqi rahmatullah alaih. Sebab tu tuan-tuan, kritikan demi kritikan di kalangan para sarjana Islam itu, tuan, itu benda biasa. Yang penting mereka menjaga akhlak dan juga adab di antara mereka. Ya, mereka tidak mencaci, mereka tidak memaki hamun, tapi mereka balas dengan ilmu, dengan hujah. Al-Imam Al-Iraqi rahmatullah alaih, dia kata, dah, penyebutan tentang perkataan sahih itu tak perlu, kata dia. Kata Iraqi. Kan? Dah kata hadis dhaif, nak sebut sahih pasal apa? Ni kata Iraqi, dia kritik definisi Ibn Salah. Kan? Dia kata tak perlu sebut tentang sahih. Ya, kerana apa yang kurang daripada hasan itu tentulah lebih kurang daripada tahap hadis sahih. Maknanya Iraqi kata, kan, yang kata Ibn Salah tidak memiliki syarat hadis sahih dan hasan, tak payah sebut hadis sahih tu. Sebut terus hasan tak apa. Sebab kalau hasan pun tak lepas, macam mana nak lepas hadis sahih? Macam tu.
Jadi Al-Iraqi kritik definisi yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Salah. Baik. Kemudian Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Tuan-tuan kalau ada pensel ke apa-apa, tuan-tuan tulis itu. Dia tak ada, maklumat tu tak ada dalam buku ni. Cuma saya bawa tuan-tuan untuk kita terjun lebih dalam sikit. Sederhana dalam lah, bukan dalam pun. Sederhana dalam supaya kita memahami secara tuntas lah berkaitan dengan hadis dhaif ni. Baik, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dia memberikan komentar. Dia mengatakan bahawa sebenarnya pendapat pengarang itu merujuk kepada Ibn Salah dalam muqaddimahnya bercanggah. Kata Ibn Hajar, kata bercanggah. Ya, dan kerana kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, demikian itu disebabkan pendapat yang memberi pengertian bahawa hadis yang tidak memiliki satu sifat daripada sifat-sifat sahih itu dinamakan dhaif. Sedangkan bukan demikian. Maknanya Ibn Hajar pun kata tak payah bubuhlah istilah hadis sahih itu. Kerana hadis sahih itu dia ada ciri-ciri dia. Dia ada ciri-ciri dia, tak payah buh sahih. Kan? Sebab kita bincang tentang hadis dhaif sekarang ni. Hadis dhaif memang tidak ada langsung. Ya, maknanya ciri-cirinya, dawabitnya ataupun disiplin berkaitan dengan hadis sahih ni tak ada. Memang bercanggah terus. Sebab kita dalam bab memahami hadis dhaif. Kata Ibn Hajar. Sekali lagi dia macam menyokong pendapat Al-Iraqi lah. Dia kata tak payah bubuh hadis sahih tu. Perkataan hadis sahih tu. Baik. Namun tuan-tuan sekalian, definisi yang dipegang oleh Ibn Salah ni, dia mendapat secara meluas lah. Ini dalam penulisan dan karya-karya yang membincangkan tentang ilmu. Ibn Salah ni di antara salah seorang tokoh. Jadi mereka tak mengenepikan pendapat sarjana Islam ni, Ibn Salah ni, dan bahkan mendapat tempat dalam karya-karya yang hebat, khususnya dalam bab ilmu mustalah hadis. Jadi sebab tu tuan-tuan, saya dalam perbincangan akademik, dalam kajian PhD saya, apabila saya menyebut tentang sesuatu permasalahan, supervisor saya kata, tak apa Ustaz bawa pandangan-pandangan sarjana, itu dikira sebagai akademik. Kan? Maknanya tak apa Ustaz datangkan pendapat-pendapat sarjana, ambil pendapat ulama ni, ambil pendapat ulama ni, tengok rujuk kitab ni. Bukan kita cakap kosong. Kita cakap berdasarkan scholars. Cakap berdasarkan sarjana. Jadi dan yang penting adalah bagaimana kalian mengkaji pendapat-pendapat tersebut. Ini supervisor saya bagi lontaran dan cabaran ni untuk kita mengkajilah, kan. Kita sebagai seorang pengkaji ilmu. Ya, bukan hanya sekadar apa saya dalam kitab semua kita terima. Tidak. Baik. Begitu juga berlaku kepada definisi yang dibawa oleh Al-Imam Ibn Salah. Ya, definisi yang dibawa oleh Imam Ibn Salah. Okey, walaupun mendapat kritikan daripada Al-Iraqi dan Ibn Hajar Al-Asqalani, namun pendapatnya masih lagi berkaitan dengan definisi hadis dhaif ni masih lagi banyak dalam mustalah dalam kitab mustalah hadis. Baik. Al-Imam Al-Jurjani, kita ingat nama ni, Al-Imam Al-Jurjani rahmatullah alaih, ya, definisi ini pada asalnya dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Salah dan diikuti oleh kebanyakan orang yang menulis dalam kitab mustalah Ibn Hadis. Imam Al-Jurjani kata apa? Dia kata banyak kitab-kitab dalam mustalah hadis ni tuan-tuan, ya, banyak definisi hadis dhaif dalam kitab-kitab mustalah hadis ni, mereka banyak mengambil daripada definisi Imam Ibn Salah. Ni siapa kata? Al-Imam Al-Jurjani. Dia mengkaji, tuan-tuan sekalian. Baik. Dan pendapat Ibn Salah ini juga diikuti oleh sekumpulan ulama yang ramai, antaranya oleh Al-Imam Nawawi sendiri, Al-Imam Ibn Jama'ah, Al-Imam Ibn Kathir dan juga Al-Imam Al-Jurjani rahmatullah alaih. Ini semua ulama-ulama yang menyokong definisi tafsiran hadis dhaif. Seperti mana yang saya sebut tadi ni. Ini baru bincang pasal definisi ni. Lagi kita akan tengok syarat-syarat dan sebagainya. Baik. Dan ada yang mempertahankannya seperti Al-Imam At-Tibrizi, Zarkashi dan sebagainya. Ini nama-nama tokoh yang mempertahankan definisi yang dibawa oleh Al-Imam Ibn Salah dalam muqaddimah. Baik. Namun tuan-tuan sekalian, tapi ada juga ulama kontemporari seperti Syekh Dr. Subhi Saleh
seorang penulis kitab mustalah hadis yang kontemporari muasirin, dia juga berpendapat bahawa definisi yang dipegang oleh Ibn Salah itu ialah definisi yang terbaik. Itu siapa kata? Sufi Saleh. Tak apalah dia kata macam tu. Baik, kita tengok. Kemudian tuan-tuan, Al-Iraqi dia membawa satu definisi yang lain. Dia kata apa? Dia kata hadis dhaif. Hadis dhaif ini ialah hadis yang tidak sampai kepada martabat hadis hasan. Hak tu ya. Kalau orang tanya apa definisi hadis dhaif di sisi Al-Iraqi, hadis dhaif adalah hadis yang tidak sampai kepada martabat hadis hasan. Siapa kata? Al-Iraqi. Ya, baik. Definisi ini juga tuan-tuan sekalian meraih sokongan yang tidak kurang hebatnya. Ramai juga ulama-ulama yang ikut pendapat Al-Iraqi dalam berpegang dalam berdefinisi hadis dhaif di sisi Al-Iraqi, seperti As-Suyuti, begitu juga Al-Imam Al-Lakhnawi rahmatullah alaih. Dan golongan ini bersependapat dengan Al-Iraqi, mengatakan bahawa golongan ini melihat penyebutan perkataan hadis sahih dalam definisi Muqaddimah Ibn Salah itu, definisi dalam memberikan tafsiran hadis dhaif itu tak perlu. Dia kata tak payah bubuhlah perkataan hadis sahih itu, dah kita bincang pasal hadis dhaif, nak bubuh pasal hadis sahih pasal apa? Macam itulah. Jadi depa sependapat dengan Al-Iraqi. Baik. Pendapat yang ketiga dalam menukilkan definisi hadis dhaif, itu pendapat yang diutarakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nuzhatun Nazar fi Tawdih Nukhbatul Fikr. Kitab ni tuan-tuan dah terjemah dalam bahasa Melayu dan ditahqiq oleh ramai ilmuwan-ilmuwan kita, seperti Syekh Nuruddin Aitir, seperti siapa lagi ya, ramailah tuan-tuan yang mentahqiq kitab Nuzhatun Nazar ini. Baik. Ibn Hajar kata apa? Hadis dhaif ialah hadis yang memiliki syarat-syarat penerimaan hadis. Simple. dan definisi ini dipakai oleh Dr. Suyuti, pengarang kitab kita ni. Dia ambil, dia tak mau kita ni pening-pening kepala, kan? Sebab buku ni pun namanya Asas Kenali Hadis. Jadi dia tak mau bagi pening kepala. Saya bagi tuan-tuan bagi pening kepala, bawa pendapat-pendapat ni supaya kita bagi luas sikit susuk maknanya ufuk pandangan kita dalam melihat satu perkara. Maknanya saya nak sebut bahawa dalam menetapkan satu definisi pun khilaf di kalangan para ulama. Ya, jadi sekalian definisi ni para ulama dalam meletakkan satu definisi sangat penting tuan-tuan dalam beberapa hal. Sebab tu apabila orang tanya tentang isu tentang Wahabi, minta maaf, saya nak sebut juga nak kena benda ni kan, itu tentang Wahabi kan. Bila orang tanya apa definisi Wahabi, dia tak ada satu definisi yang tuntas kan. Jadi kalau hang sebut macam ni, orang boleh kata, dak bukan macam tu, macam ni. Macam ni juga, macam tu juga. Jadi dia tak mampu nak kemah. Definisi itu sendiri terdedah dengan kritikan-kritikan. Saya nak sebut bahawa betapa pentingnya para ulama dalam menetapkan sesuatu definisi. Bukan senang-senang macam tu saja. Tak apa, kita faham dah ni. Tak betul. Ya, definisi itu mesti dilihat dengan kelihatan jami' dan mani'. Seperti mana dibawa oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, huwa ma lam tajtami' fihi sifatil qabul. Bermaksud hadis dhaif ialah hadis yang tidak mempunyai ciri-ciri yang telah ditetapkan untuk hadis yang diterima. Dia tak bubuhlah sahih dan tak bubuh hasan. Mana hadis yang tak diterima, hadis dhaif. Dan pendapat ini ya memberi impak yang sangat besar kepada penulisan-penulisan selepasnya. Ya, dan di antara ungkapan ulama kontemporari pada hari ini iaitu Profesor Dr. Abu Laith Samarkandi hafizallahu taala, seorang profesor dalam bidang hadis di UIA, dia mengatakan bahawa definisi Ibn Hajar ini adalah definisi yang terbaik, kata dia. Maknanya ringkas, padat dan juga menepati maksud hadis dhaif. Sini siapa kata? Abu Laith. Dia memberi pujian terhadap definisi yang dibawa oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan saya pun setuju dengan tarjih yang dilakukan oleh Profesor Dr. Abu Laith. Baik, itu definisi. Kemudian kita tengok
Ya. Muka surat 76 ni, Dr. Sayuti dia terus bawa contoh. Tapi saya tak mau bawa contoh lagi. Saya nak bincang berkaitan dengan berkaitan dengan hadis dhaif ni, dia ada pembahagian dia. Ya, hadis dhaif ni dia ada pembahagian dia. Ya, kata ulama, hadis dhaif ini merujuk kepada dhaif yang yasirun dan syadidun. Ya, hadis dhaif ni dia terbahagi kepada dua. Pertama, dhaif yang yasirun, dhaif yang ringan. Dhaif yang ringan dan syadidun, dhaif yang berat. Ini nak kena faham elok. Sebab ada orang bila sebut tentang hadis dhaif ni, tuan-tuan, dia pukul sama kata. Dia kata, "Oh, ini hadis dhaif." Hadis dhaif pun hadis apa? Memanglah, tengok dulu hadis dhaif ni dia duduk dalam kategori mana? Kategori yasirun ke ataupun syadidun? Dhaif yang ringan ke, dhaif yang berat? Kerana implikasinya ada. Kesannya ada. Ya, kalau kita tidak memahami ataupun kita tidak mengkategorikan hadis dhaif itu sama ada dhaif ringan ataupun dhaif berat, nanti kita akan tengok apa contoh-contoh dhaif ringan dan dhaif berat. Cuma saya nak sebut bahawa sedikit berkaitan dengan hadis dhaif. Hadis dhaif yang darajatul dha'fi wa hiya tanqasimu ila qismaini ra'isaini huma. Kata ulama, dhaif, darajat dhaif ni ada dua. Dha'ifu dha'fan yasiran, dhaif yang ringan, dan dha'ifu dha'fan syadidan, dhaif yang berat. Baik. Contoh dhaif yang ringan tu apa? Ya, seperti kasu'il hifzi. Seperti hafazan yang lemah. Hafazan yang lemah. Bila kita baca satu matan hadis, kita tengok dari sanad perawinya bermasalah dari sudut dhabit. Jadi bila bermasalah dari sudut dhabit, itu merujuk kepada hadis tu jatuh jadi dhaif ringan. Ya, begitu juga wa adami tasrih al-mudallisi bis-sima'. Ya, begitu juga dia merujuk juga kepada seorang perawi yang melakukan tadlis. Ya. Tadlis pun dhaif yang ringan. Ya. Begitu juga wajahalatir rawi, ya, perawi yang majhul. Ya. Fahadha yumkinu an yataqawwa bighairihi. Ya, yang mana dhaif ringan ini dia boleh dinaikkan darjatnya menjadi hasan li ghairihi, ataupun dia boleh, kalau ada perawi ataupun kalau ada sanad yang lain hadis dhaif ringan ini dia boleh jadi hasan li ghairihi. Jadi itu dia punya kesan dia. Dhaif yang ringan ni. Baik, adapun dha'ifu dha'fan syadidan ka'annahu yakunu rawi muttahaman bil kadhibi aw fasiqan fahadha la yataqawwa bi ghairihi. Kata ulama, dhaif yang berat merujuk kepada perawi yang muttahaman bil kadhib. Perawi itu dituduh ataupun dia melakukan pembohongan di atas nama Nabi SAW. Perawi itu dia reka hadis. Au fasiqan, ataupun fasik. Fahadha la yataqawwa bi ghairihi. Dan juga menurut para ulama muhaddisin, dhaif yang berat ni dia tak boleh nak dikuatkan dengan hadis yang lain. Tak boleh. Hang cakap pilah, tanyalah siapa pun. Tak boleh. Dhaif yang berat ni, ya, kalau perawi itu kadzib, perawi itu fasiqan, perawi itu makdzuban, ya, ataupun dia mereka hadis dan sebagainya, ataupun sadaqal hadis, pencuri hadis, maka ia tidak boleh dikuatkan dengan hadis yang lain. Ini disiplin ilmu hadis. Yang nilah kadang-kadang orang tak faham. Yang nilah kadang-kadang kita ustaz-ustaz ni duk bergaduh antara satu sama lain. Kita dah abang hadis ni dhaif berat, tak boleh hang pakai, hang nak jadi sokong hadis lain, tak boleh. Adapun kalau dhaif ringan, ya. Tapi nanti kita akan tengok perbezaan di kalangan para ulama, ya, berkaitan dengan apa hukum beramal dan apa hukum meriwayatkan hadis. Dia ada perbezaan dengan para ulama. Tapi secara umumnya ialah dhaif ringan, kalau ada riwayat lain dia boleh naik jadi martabat, jadi hasan li ghairihi. Baik.
dalam buku Dr. Sayuti ni juga dia tak sebut berkaitan dengan ni, dia hanya ringkas saja, tapi saya membuat nota tambahan. Sababud dha'fi wa asbabud dha'fi kathiratun. Sebab dhaif ni banyak. Sebab dhaif ni banyak, lakinnaha tanhasiru fi thalathatin hiya. Dan ia sekurang-kurangnya ia terkesan dengan 3 benda ni. 3 perkara ni lah yang disebabkan jadi dhaif ni. Yang pertama, adamu ittisali sanad. Yang pertama, dari sudut masalah, dari sudut terputusnya sanad. Sebab tu sanad ni penting, tuan-tuan. Sanad, kata Abdullah ibn Mubarak, ungkapan yang sangat terkenal, sanad ini sebahagian daripada minatin, sebahagian daripada agama. Kalau tak ada sanad ni, orang boleh reka macam-macam. Baik. Jadi yang pertama, terputus sanad. Wa hadha aqsamun kal mu'allaq wal munqati' wal mursal. Ya. Sanad terputus ni, nanti kita akan belajar dalam ilmu ulum hadis dalam buku surat yang selepas ni. Di antara salah satu contoh terputus sanad ni seperti hadis mu'allaq. Apa maksud hadis mu'allaq? Nanti kita akan tengok. Hadis munqati' dan hadis munqati' dan hadis mursal. Hadis mursal. Dia ada perincian lagi ni, tuan-tuan, berkaitan dengan hadis mursal ni. Tapi tak apa. Bila masuk saja tentang hadis mursal, nanti kita akan perincikan. Cuma secara umumnya, sebab berlakunya hadis dhaif ialah disebabkan terputusnya sanad. Pertama. Yang kedua, adamu thiqatil ahadir ruwati au akthar. Ya, iaitu tidak ada perawi yang thiqah, sama ada 1, 2 dan seterusnya, yang terpun banyak. Maknanya tidak thiqah lah, perawi itu bermasalah. Perawi yang bermasalah, adamul adalah. Ya, adamul adalah, ya, tidak ada adil. Ketakwaan dia fasik dan sebagainya. Ya, dia tidak ada dhabtin. Dan tidak ada dhabit, adalah dan sebagainya. Jadi maknanya dia ada masalah dari sudut kethiqahan tu. Yang ketiga iaitu wujudu illatin fil hadis fi sanadi wal matan. Yang ketiga iaitu masalah dari sudut terdapat illah, kecacatan. Ya, terdapat kecacatan terhadap sanad dan juga matan. Seperti hadis syadz ataupun hadis al-idraj. Nanti kita akan pergi apa maksud hadis syadz, apa maksud hadis idraj dan sebagainya. Cuma secara umumnya 3 benda inilah yang menjadi sebab berlakunya hadis dhaif. Baik. Berkaitan dengan hadis dhaif juga. Dia tak ada dalam kitab ni, saya buat nota tambahan. Hadisun matruk. Tuan-tuan bisa dengar dah hadis matruk. Sebagian para ulama muhaddisin mengatakan bahawa afradal muhaddithuna ba'dul anwa'an al-hadis dhaif jiddan bi asma'il khassah. Ada para ulama muhaddisin memberikan nama khas kepada hadis dhaif yang berat ni dengan nama yang khas. Dia tak namakan hadis dhaif. Dia tak masukkan secara pukul sama rata. Hadis dhaif, kita pula nak kena beritahu hadis dhaif ringan, ni hadis dhaif berat. Kan, ustaz-ustaz pula nak kena terang, ni dhaif ringan, ni dhaif berat. Sebahagian ulama muhaddisin, ya, bi asma'in khassatin. Mereka meletakkan, memberikan nama khas bagi dhaif yang berat ni, iaitu minhuma hadithu matruku wa huwa hadithul ladzi yarwihi muttahamun bil kadhibi. Kata ulama, dan ini juga disebut oleh Profesor Dr. Syaraf Qudah, iaitu disebut sebagai hadithun matruk, hadis yang ditolak. Ya, hadithun matruk, hadis yang ditolak. Jangan tuan-tuan duk bercampur lagi antara perawi yang dinilai matruk dengan hadis yang matruk. Ni 2 benda yang berbeza. Sebab tu orang belajar ilmu hadis ni dia kena banyak hafal mustalahat. Dia kena banyak menghafaz dan dia kena tahu perbezaan di antara istilah-istilah yang digunakan pakai oleh para ulama muhaddisin. Dia tak boleh kata, oi semua sama kau ustaz? Tak sama. Rupanya lagi dalam kita mengaji, lagi memeningkan kepala kita. Tapi ala kulli hal benda ni ilmu. Rupanya hadis matruk, sebagian ulama mengatakan bahawa itu merujuk kepada hadis yang dhaif yang berat. Ya, kerana muttahamun bil kadhib, kerana perawi itu melakukan ataupun pembohongan di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi yu'rafu rawi bil kadhib fil kalim wa lam yadhhar minhu dhalika al hadits an-nabawi. Baik, yang tu dulu saya nak bagi tahu berkaitan dengan hadisun dhaif. Baik, kemudian kita tengok contoh dia. Hadisun dhaif contohnya, haddatsana Ahmad bin Hasan haddatsana al-Mu'alla
بن أسد حدثنا عبد المنعم وصاحب السقاء قال حدثنا يحيى بن مسلم عن الحسن والعطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال إذا أذنت فترسل في أذانك وإذا أقمت فاحذر واجعل بين أذانك إلى آخر hadis. Hadis yang panjang. Ya? Diceritakan bahawa ya, Nabi SAW bersabda, Nabi pesan kepada Bilal, Bilal, jika engkau azan maka lambatkanlah azanmu. Lambatkan azanmu. Dan jika engkau iqamah, maka percepatkan iqamahmu. Mana kalau nak azan tu lambat sikit. Kalau nak iqamah tu kena cepat. Jadikan jarak antara azan dan iqamatmu sekadar seorang yang makan hingga selesai makannya. Maknanya jarak tu macam orang yang selesai makan. Ini siapa kata? Ini dalam hadis yang dinilai Abu Isa hadis Jabir. Abu Isa ni makna merujuk kepada hadis direkodkan oleh Al-Imam Tirmizi. Baik. Para ulama mengatakan bahawa kalau kita tengok muka surat 77 tu, Abu Isa berkata kami tidak mengetahui hadis Jabir ini kecuali dari jalur ini. Hanya terdapat satu riwayat saja. Maknanya hadis yang cerita Nabi pesan dekat Bilal supaya percepatkan iqamah, lambatkan azan tu ialah ada satu jalur sanad saja. Sanad tu daripada Jabir bin Abdullah. Ini kalau orang belajar ilmu dirasat asani, dia akan tahu bahawa rupanya hadis ni dikeluarkan oleh seorang perawi saja di kalangan para sahabat. Kemudian iaitu dari hadis Abdul Mun'im. Jadi Abu Isa Tirmizi ini, Abu Isa merujuk kepada Imam Tirmizi. Imam Tirmizi kata apa? Dia punya fokus kepada sanad ni, hadis ni berkaitan sanad ni ialah kepada perawi yang bernama Abdul Mun'im. Abdul Mun'im. Abdul Mun'im ni kata ulama iaitu dia dinilai majhul, tidak dikenali, orang tak kenal dia. Siapa dia Abdul Mun'im ni? Dan Abdul Mun'im ni yang dikenali adalah seorang syekh dari Basrah. Hak tu saja orang tahu. Berkaitan dengan Abu Nu'aim secara jelasnya orang tidak mengetahui, itu majhul. Jadi para ulama mengklasifikasikan hadis yang kita baca tadi ni adalah sebagai hadis dhaif yang ringan. Ya, dhaif yang ringan kerana terdapat seorang perawi yang bernama Abdul Mun'im yang dinilai majhul di kalangan para ulama muhaddisin. Baik. Kita tengok tu muka surat 77, hadis ini dhaif kerana perawinya Abdul Mun'im tidak diketahui keadaannya. Orang tak kenal dia. Majhul. Baik. Kemudian kita tengok. Kita masuk dekat hukum meriwayatkan hadis dhaif. Muka surat 78. Baik, sini kita kena hati-hati sikit. Kita pergi sini ya. Baik, hadis dhaif dhafan. Baik. Kita tengok tuan-tuan. Hukum meriwayatkan hadis dhaif. Hukum meriwayatkan, maknanya dia cerita ke orang. Bukan beramal lagi. Dia hanya meriwayatkan. Macam saya duk riwayat ni. Apa hukum kita duk meriwayatkan hadis-hadis dhaif ni? Baik. Ulama hadis berpendapat bahawa harus meriwayatkan hadis dhaif tanpa menjelaskan kedhaifannya dengan dua syarat. Dia kata harus. Pengarang kitab kita ni dia ambil pendapat yang mengharuskan saja. Tapi sebenarnya sekejap pendapat pengarang kitab kita ni dia hanya membahaskan tentang ulama yang mengharuskan meriwayatkan hadis dhaif dengan bersyarat saja. Tapi sebenarnya kalau kita tengok perbahasan di kalangan para ulama, ada ulama yang mengharuskan dan ada ulama yang tak bagi terus, tidak mengharuskan meriwayatkan hadis dhaif, melainkan maknanya menceritakan tentang berkaitan dengan hal-hal kedhaifan itu. Ada pendapat yang membicarakan. Cuma saya nak sebut bahawa Dr. Syuuti dia mengambil pendapat mengatakan bahawa hukum ulama meriwayatkan hadis dhaif ni harus tapi ada syarat. Hadis dhaif harus tapi ada syarat. Bukan sewenang-wenangnya saja. Ustaz-ustaz kita bila nak ceramah dan sebagainya, dia kena buat homework, dia kena buat rujukan, dia kena tanya kalau dia tak tahu tentang hadis ni.
Ya, antara syaratnya yang pertama, hadis tersebut tidak berkaitan dengan akidah seperti sifat-sifat Allah. Tak boleh dalam bab akidah. Ya, dalam bab akidah tak boleh. Sekian. Yang kedua, hadis tersebut tidak digunakan untuk menentukan hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan halal dan juga haram. Maknanya, ustaz-ustaz ataupun penceramah-penceramah kita, kalau hang nak ambil hadis dhaif dalam meriwayatkan hadis dhaif ataupun hang nak cerita, nak ceramah dalam ceramah hang kena jangan dalam bab akidah. Dan jangan dalam bab fiqh, dalam bab hukum hakam. Kerana hal ini ditegur oleh para ulama seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan selainnya. Ya, kerana kita tahu bahawa ungkapan Abdul Rahman bin Mahdi, dia pernah mengatakan bahawa Abdul Rahman bin Mahdi annahu kana yaqulu idza rawaina fi thawab wal iqad fadail a'mal tasahaluna fi asanid wal rijal wa idza rawaina fil halal wal haram wal ahkamu tashaddaduna fil rijal. Ini siapa kata? Abdul Rahman bin Mahdi. Dia kata apa? Menurut kami, al-hadis, ya, dalam bab kami meriwayatkan tentang fadail. Ya, bab syurga, neraka, mana bab fadail, kelebihan-kelebihan tertentu, kami agak tasahul, kami agak ringan dalam bab menilai asanid ataupun rijal. Ya, tapi dalam bab halal dan haram, ya, hukum hakam dan sebagainya, kami agak ketat dalam menentukan rijal ataupun perawi tersebut. Jadi ala kulli hal, tuan-tuan sekalian, ya, merujuk kepada kenyataan ini, hadis dhaif boleh ataupun tidak kita riwayatkan? Boleh, tapi syaratnya seperti mana saya sebut tadi ni. Dalam bab sifat Allah tak boleh, dalam bab akidah tak boleh, dalam bab hukum hakam tak boleh. Kerana ia implikasinya dia akan mendatangkan satu syariat yang baru. Sebab tu ustaz, saya ada terbaca buku ni. Ya, buku ni dia membicarakan tentang hukum-hukum ataupun kedudukan dan peranan hadis dhaif menurut perspektif ulama Islam, kan? Dia seolah-olah nak membolehkan penggunaan hadis dhaif ni. Bagi saya buku ni saya kurang setuju dalam beberapa hal, ya, seperti mereka mengungkapkan ungkapan daripada Imam Ahmad ibn Hanbal, ya, tuan-tuan pernah dengar tak ungkapan Imam Ahmad ibn Hanbal, ya, wa qalu innal haditsu dhaif dha'fan yasiran aula min ar-ra'i wal ijtihad. Mereka mengatakan bahawa Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan bahawa hadis dhaif ni, hadis dhaif ini lebih aku sukai berbanding dengan ijtihad ataupun pendapat ulama. Kita mesti dengar nak ungkapan ni. Ya, hadis dhaif lebih aku sukai, lebih aku dahului, lebih aku gemar berbanding dengan pendapat ulama, kata Imam Ahmad ibn Hanbal. Baik, kat situ kita kena berhenti sekejap. Kita kena teliti sekejap ucapan Imam Ahmad ibn Hanbal ni. Betul itu ucapan Imam Ahmad ibn Hanbal. Ya, baik. Kata ulama seperti Al-Imam Ibn Taimiyah rahmatullah alaih. Kita boleh tengok dalam kitab Tuhfah Al-Mardiyah. Ya, bahkan kita boleh tengok dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Ya, yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Taimiyah rahmatullah alaih. Imam Ibn Taimiyah mengatakan bahawa yang dikatakan Imam Ahmad ibn Hanbal lebih suka hadis dhaif berbanding dengan pendapatku dan ijtihad, pendapat dan ijtihad ulama itu merujuk kepada hadis hasan ataupun merujuk kepada hadis dhaif yang ringan. Kerana alasan Imam Ibn Taimiyah mengatakan begitu kerana pada waktu zaman Imam Ahmad ibn Hanbal tidak lagi ulama membedakan di antara hadis ni sahih ataupun hadis ni hasan, tak ada. Yang ada istilah sahih dan juga dhaif saja. Istilah hasan tak ada lagi. Ya. Yang ada hanyalah istilah dhaif dan juga sahih saja. Ya. Sebab tu orang tanya, kenapa Imam Ibn Taimiyah kata hadis, Imam Ahmad kata hadis dhaif kemudian memberi maksud kepada hadis dhaif ringan? Jawapannya ialah kerana Imam Ahmad ibn Hanbal dia masih lagi menerima hadis tersebut. Bila masih lagi menerima hadis tersebut, itu merujuk kepada hadis itu diterima. Hadis itu ringan, dhaif yang ringan. Bagaimana seorang ulama yang hebat, mujtahid mutlak, ya, yang bermudah-mudah dalam mengambil ataupun bersadarkan sesuatu nas ataupun satu rujukan itu kepada
rujukan yang tidak ada authenticity, keasliannya. Ya, bagaimana ini seorang tokoh ulama besar. Bagaimana dia boleh cakap macam tu? Jadi Imam Ibn Taymiyah dia bagi pendapat mengatakan bahawa maksud Imam Ibn Taymiyah itu merujuk kepada hadis hasan dan juga hadis dhaif yang ringan. Baik, namun ya, ulama-ulama kontemporari seperti Syekh Muhammad Awwamah, begitu juga disokong oleh gurunya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Ya, tuan-tuan boleh tengok apa dia dalam kitab Al-Ajwibah Al-Fadilah, disebut juga oleh Al-Imam Al-Lakhnawi rahmatullah alaih. Ini sarjana sains Islam yang dia mengatakan bahawa ya, dia mengkritik balik apa dia komentar yang diberikan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah. Tuan-tuan boleh tengok ni dia punya perbincangan dia. Satgi dia jawab, satgi kawan tu jawab, satgi kawan jawab. Benda tu biasa dalam dunia akademik. Kita orang bawah ni kita jangan cepat cepat apa panggil cepat telatah kan. Bismillah. Saya minta izin minum yang sikit lah. Syekh Awamah dan Abdul Fattah Abu Ghuddah, dia jawab balik. Dia kata yang ungkapan Imam Ahmad Ibn Hanbal yang mengatakan bahawa hadis dhaif itu merujuk kepada hadis hasan dan hadis dhaif ringan itu tak betul. Karena ia pernah digunakan oleh Al-Imam Bukhari. Ya, pernah digunakan oleh apa dia sebelum kedatangan sebelum Imam Tirmizi lagi telah digunakan perkataan hadis hasan. Jadi benda ni khilaf di kalangan para ulama dalam menentukan ungkapan ini. Jadi kalau tanya saya cenderung ke arah pendapat yang mengatakan bahawa ya, hadis dhaif lebih aku dahului berbanding dengan ijtihad tu merujuk kepada hadis hasan. Nah, saya berpendapat begitu. Kerana alasan yang dibawa oleh ya Abu Fattah Abu Ghuddah itu maknanya tidak ada orang panggil apa, tak apa nak kuat, tidak ada kuat dan tidak disokong oleh ulama-ulama yang besar. Begitu juga Profesor Dr. Syaraf Qudah, dia mengatakan bahawa wa hadha ar-ra'yu 'inda ba'dihim mahmulun 'ala haditsin hasan li'anna al-hadits qadiman kana yuqsamu ila qismaini faqat. Kata Dr. Syaraf Qudah pun kata begitu. Dia kata dulu ni sebelum zaman Imam Tirmizi, Imam Ahmad bin Hanbal tidak lagi orang membedakan di antara hadis ini hadis hasan, dhaif dan juga apa dia sahih, ya, hanya membedakan dua saja. Ya, hanya membedakan dua saja. Ini pendapat yang dinukil oleh para ulama-ulama kita. Baik, kemudian sedikit perbincangan tentang hadis dhaif juga. Kalau kita tengok dalam buku ni juga, dalam buku ni bab yang keempat, isu-isu sekitar hadis dhaif, ya, dia ada membicarakan tentang masalah kedudukan hadis dhaif yang diterima pakai ramai umat Islam. Ada satu kaedah yang digunakan pakai oleh sebahagian kita, maka mengatakan bahawa ya, kalaulah hadis dhaif itu diterima pakai oleh majoriti dan ramai umat Islam, maka hadis dhaif itu diterima dalam Islam. Kaedah tu. Ada sebahagian kita pakai kaedah tu, tuan-tuan. Baik. Dia mengatakan bahawa ya, matalaqatuhu al-ummah bil qabul. Tu kaedah tu. Ya, apabila ia diterima pakai oleh ramai umat Islam, maka hadis tu boleh diterima. Kita kata macam tu mana boleh. Ya, memang secara umumnya nampak macam betul, tetapi perlu diteliti kembali, tengoklah suasananya, tengoklah zamannya, apa konteks hadis tersebut. Kalau hadis itu diterima pakai, namun hadis itu disokong oleh hadis yang lain, ataupun hadis itu maknanya ada kedudukan dalam Islam, maka hadis itu boleh diterima pakai. Ya, majoriti sesuatu perkara tidak menjamin perkara itu betul. Tuan-tuan setuju dengan saya ataupun tidak? Ya, majoriti sesuatu perkara itu tidak menjamin benda itu betul ataupun tidak. Majoriti tak semestinya betul. Sebab tu dalam hal ini pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Ya, Nabi pada waktu sangat minoriti. Takkan Nabi salah kot. Majoriti pada waktu ia sembah berhala. Kalau
perkataan ini kita nukilkan bahawa majoriti mesti diterima pakai, saya kata kaedah ini tidak boleh kita setuju dalam hal ini. Kerana perlu lihat hadis dhaif yang bagaimana yang diterima pakai oleh seluruh umat Islam ataupun ramai majoriti umat Islam. Kena tengok juga. Jadi kalau orang pakai kaedah ni, saya kata sabar Ustaz, tengok dulu apa hadis yang diguna pakai. Bukan boleh tibai ataupun ambil semua apa yang diterima oleh masyarakat kita walaupun hadis itu dhaif, maka kita ambil, kita pakai sebagai satu hujah, satu pegangan. Tak boleh. Itu satu kefahaman yang salah. Pertama. Yang kedua, ada juga isu berkaitan hadis dhaif, iaitu hadis berkaitan dengan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, saya sudah bahas. Begitu juga ungkapan seperti ungkapan la yasah. Hadis dhaif ni dia ada dia punya perkataan-perkataannya. Kalau kita tengok satu ungkapan yang dinukilkan oleh ulama muhaddisin, mereka mengatakan satu hadis itu ialah la yasah. La yasah itu merujuk bahasa kita ni tidak sah lah. La yasah itu maksudnya hadis yang tidak sah. Baik. Sebagian ulama ini dinukilkan oleh Al-Thanawi. Al-Thanawi dia mengatakan bahawa apabila seorang ulama muhaddisin itu mengungkapkan perkataan la yasah, khususnya dalam bab al-hadithul ahkam, maka hadis itu memang tidak dapat diterima. Dalam bab hadithul ahkam. Hadis ahkam ni banyaklah tuan-tuan, kitab-kitab ni seperti Bulughul Maram. Seperti Bulughul Maram lagi apa lagi, kitab-kitab hadis ahkam ni. Jadi kalau ulama hadis dia bermasuk hadis dalam kitab hadis ahkam, hadis-hadis berkaitan dengan hukum, lalu dia kata la yasah, maksudnya hadis itu memang tidak boleh diterima. Namun kalau hadis itu dia berada dalam kitab seperti kitab Ad-Du'afa, seperti kitab Al-Majruhin, seperti dalam kitab Ar-Rijal, apabila ulama muhaddisin menggunakan perkataan la yasah, itu perlu diteliti kembali. Ni siapa kata? Al-Imam Ahmad Al-Thanawi rahmatullah alaih. Perlu diteliti sama ada dhaif tu dhaif ringan ataupun dhaif berat. Begitu. Nak kata sampai ke tahap sahih tu memang tak lah. Sebab hadis tu pun duduk dalam kitab Ad-Du'afa, kan? Duduk dalam kitab Al-Majruhin, dalam kitab Ar-Rijal, Al-Mawdu'at dan sebagainya. Maka persoalan di sini ialah kita kena tentukan sama ada hadis tu dhaif ringan ataupun dhaif berat. Baik, kemudian baik, dalam bab hukum meriwayatkan hadis dhaif ni juga ada sebahagian masyarakat kita bertanya, apakah benarkah hadis dhaif ini tidak boleh dikempenkan secara meluas? Kan, tak boleh kempen ke hadis dhaif ni? Kan? Ada kempen hadis dhaif, hadis sahih, hadis dhaif tak boleh kempen. Ini dia punya soalan yang orang tanya. Baik. Saya nak petik ungkapan yang dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Tabyinul Ajab, Tabyinul Ajab bima warada fi syahrul Rajab. Imam Ibnu Hajar ni dia ada susun satu kitab ni membicarakan tentang kelebihan-kelebihan bulan Rajab ni, betul hadis-hadis yang membicarakan tentang bulan Rajab ni. Jadi hadis-hadis yang membicarakan tentang bulan Rajab ni. Antara ungkapan dia, ungkapan siapa? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita boleh tengok dalam kitab tu. Dia kata apa? Wa alla yushira bidzaliki li alla ya'mal al-mar'u bi haditsin dha'ifin fayashra'u ma laysa bi syar'in aw yarahu ba'dul juhal fayadhunnu annahu sunnatun sahihatun. Ni Ibn Hajar kata. Ni ada rakaman ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak dapat apa yang saya sebut ni, tuan-tuan tengok balik apa yang saya sebut ni. Ada ataupun tidak ucapan Ibn Hajar. Wa alla yushhira bidzalika, dan tidak memasyhurkan ataupun mempopularkan ataupun pi kempen. Raja kita pi kempen hadis dhaif, dia tak ada kerja dia pi kempen hadis dhaif. Dia pasal apa? Banyak lagi hadis sahih tu ada. Ni kata Ibn Hajar, li'alla ya'malul mar'u bi haditsin dha'if, supaya seseorang itu tidak beramal dengan hadis dhaif sehingga ia mensyariatkan apa yang bukan disyariatkan dalam agama. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah,
Kata Dr. Syarah Qudah, amal hadithu dha'if bima'na alladhi arafna wastaqarra alaihi al-istilah fakaifa yu'khadhu bihi warrajihu annahu ghairu thabit 'ala nabi. Kata Syarah Qudah, dia kata macam mana kita ni nak sandarkan kepada hadis yang lemah, yang berat ni, ya, dan lalu kita nak kata bahawa hadis ni sabit daripada Nabi. Nak kata macam mana? Tak boleh. Sebab kita dah sebut dah antara sebab-sebab ada 3 benda tadi ni. Dari sudut syazna, anamu dhabtinnya dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak annahu ghairu thabitin 'anil nabi. Macam mana kita ni nak maknanya kita nak merujuk kepada, maknanya kita nak kata bahawa hadis ni sabit daripada Nabi. Benda tu bermasalah, hadis tu dhaif. Dhaif yang berat pula tu. Kan? Jadi saya nak membawa ungkapan Ibn Hajar mengatakan wala alla yushira bidzalik. Sudahlah ya untuk kita ni memporak-porandakan. Minta maaf saya guna istilah itu. Memporak-porandakan masyarakat kita ni dengan hadis-hadis yang bermasalah. Hadis-hadis yang lemah, yang berat ni. Ya, cukuplah ya. Ustaz-ustaz kita dah buatlah kerja, buatlah homework sikit ya sebelum dia bercakap. Kalau orang tegur, terimalah. Ya, nak kata kita ni hafal hadis. Ada baru ni saya kata, ustaz bidang apa? Bidang hadis. Mesti ustaz hafal 1000 hadis no? Dia kita hak mengaji ulum hadis ni pun bukan hafal banyak pun hadis. Kan? Tapi tuan-tuan sekalian, kita katakan bahawa kita tahulah macam mana kaedah kita nak cek hadis tu duduk tang mana. Kita tahu. Kalau hafal hadis tu mungkinlah dak kot. 1000 hadis mungkin dak kot. Riyadhus Shalihin pun tak habis lagi kita hafal. Matan Arba'in pun tak habis lagi kita hafal. Mungkin kita boleh mengetahui, kita boleh cek di mana hadis tu duduk, bagaimana kefahaman para ulama, bagaimana kita berinteraksi dengan hadis Nabi SAW. Itu penting. Sebab ada orang dia membelekeh. Hang hafal hadis berapa ribu. Hang berapa hadis hafal berapa, duk kata kat ulama. Boleh. Kan? Dia ni, kadang-kadang orang macam ni, kadang kita malas nak layan. Kita malas nak layan. Seolah-olah macam kita ni tak payah duk ngaji hadis lah tu. Kan? Kalau nak mengaji hadis, kena mengapai hadis 1000 hadis dulu. Jenuh. Siapa nak boleh mengaji hadis lagu tu? Kan? Sebab tu, ada satu kitab ni, saya syorkan tuan-tuan belilah. Tapi nak beli pun, buku ni saya beli dekat Madinah. Qawaidul Fahmi Sunnah. Bagaimana untuk kita memahami Sunnatun Nabawi. Kitab ni cukup bagus tuan-tuan. Untuk memahami sunnah Nabi, dia ada kaedah-kaedah dia. Dia ada kaedah-kaedah untuk kita memahami sunnah Nabi SAW. Profesor pada Dr. Zaimi pun menulis buku bagaimana memahami hadis kan. Secara betul lah. Tapi dan ada juga ulama-ulama lain yang mengarang hal yang sama. Baik, tak apa. Okey. Jadi macam itulah tuan-tuan. Jadi nak kempen kan tak payah duk kempen dah. Banyak lagi hadis sahih duk ada. Kempen dah hadis-hadis yang sahih. Baik. Wallahu a'lam. Itu berkaitan dengan hukum meriwayatkan hadis dhaif. Kemudian tuan-tuan, kita masuk kepada hukum beramal dengan hadis dhaif. Dia tak riwayat tapi dia beramal. Apa hukum dia? Baik. Terdapat banyak pandangan ulama berkenaan dengan hukum beramal dengan hadis dhaif ni. Ianya dapat disimpulkan kepada 3 pandangan. Jadi ada 3 pendapat, ada 3 pandangan yang dinukilkan oleh tokoh-tokoh sarjana Islam. Pendapat yang pertama iaitu menolak secara mutlak. Menolak secara mutlak, ya, dan pendapat ini dan mereka berpendapat tidak boleh beramal dengan hadis dhaif dengan apa jua bidang agama. Ini dia agak mutasyaddid. Agak syadid sikit. Agak mutasyaddid. Seperti Yahya bin Ma'in. Ya, seperti Al-Imam Ibn Al-Arabi. Ibn Al-Arabi ni dia bukan Ibn Arabi tasawuf tu dah. Ni Ibn Al-Arabi ni. Ulama hadis. Begitu juga Imam Ibn Al-Hazm Al-Andalusi. Begitu juga Ahmad Ibn Muhammad Syakir, seorang tokoh ulama kontemporari, dan begitu juga Nasruddin Al-Albani. Ni agak mutasyaddid. Albani pun dia agak ketat. Hadis dhaif ni tak boleh. Tak boleh langsung. Dalam bab apa pun tak boleh. Ini kelompok golongan yang pertama. Baik, pendapat yang kedua mengharuskan dalam beramal. Pendapat ini dia mengharuskan untuk beramal dengan hadis dhaif dalam semua bidang agama, tetapi dengan 2 syarat. Boleh beramal tapi syaratlah.
Pertama, dhaif itu tak perlu berat seperti mana saya sebut tadi ni. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, begitu juga, ya. Hal ini dipegang oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Daud dalam sunannya. Ya, tuan-tuan tengok, sehingga kan Imam Ahmad pernah berkata, hadis dhaif lebih aku sukai daripada pendapat manusia. Maknanya Dr. Seyuti pengarang kitab kita ni juga, ya, sependapat dengan saya, ya, iaitu kecenderungan yang muyulnya kepada pendapat Al-Imam Ibn Taymiyah rahmatullah alaih, berpendapat bahawa, ya, hadis dhaif yang aku lebih sukai itu merujuk kepada hadis hasan ataupun hadis dhaif yang ringan. Jadi ada syarat dia. Hadis tu tak boleh maknanya pertama syaratnya hadis tu tak terlalu berat, ya. Yang kedua hadis hanya hadis itu saja yang membicarakan satu bab. Maknanya poin yang kedua ni iaitu maknanya hadis ni dalam bab lain ni tak ada, hanya bab tu saja. Tapi bab tu pun kalau kita nak sandarkan, dia tak boleh nak jadikan sebagai tu syariat. Dia hanya menjadikan satu panduan saja. Betul tak? Kita boleh ikuti perbincangan saya ni. Nah, B tu pendapat yang mengharuskan hanya pada satu bab saja. Maknanya bab dalam bab tu tak ada hadis sahih, tak ada Al-Quran pun tak ada bincang pasal itu, hadis hasan pun tak ada, cuma hadis dhaif saja. Ya, hadis dhaif tu kata ulama boleh kita beramal, tetapi dalam bab menjadi panduan saja. Panduan tu bermaksud bahawa dia tak boleh jadi satu syariat yang baru. Dia hanya sebagai satu maknanya satu penambah rasa. Sebab tu kata Dr. Syarah Qudah dalam buku ni, ayyakuna mundarijan tahta aslin ammin ay laysa syai'an jadidan tamaman. Saya kena teliti balik ungkapan ini. Kata Dr. Syarah Qudah mengatakan bahawa, ya, hadis tu bukan bermaksud kita boleh beramal terus, tak boleh. Tapi dalam bab hanya menjadi, dan istilah kita ni, hanya menempel saja. Hanya menempel saja, ya, di atas usul-usul agama yang bersifat umum. Bal lahu aslun fi din bi an yakuna madmunul hadits dakhilan tahta ayatil aw hadits thabit. Yang merujuk kepada dia tak boleh jadi satu maknanya pegangan secara tuntas lah, tak boleh, ya. Baik, kemudian pendapat yang ketiga, pendapat ini mengharuskan untuk beramal dengan hadis dhaif. Baik. Dia juga berharus dengan hadis dhaif, harus beramal hadis dhaif, tetapi dalam bab fadail. Dan tidak boleh pada bab kaitan haram, seperti yang saya sebut tadi ni, dan juga dalam bab akidah, ya. Ini pendapat jumhur di kalangan para ulama. Walau bagaimanapun masih terdapat beberapa syarat untuk beramal dengannya dalam bab fadail amal. Okey. Ni siapa yang cakap ni? Ni ungkapan yang dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaihi. Ibnu Hajar kata macam tu. Ibnu Hajar kata boleh beramal dengan hadis dhaif ni, tapi syarat khususnya dalam bab fadail amal. Yang pertama, hadis tersebut tidak terlalu lemah. Sebab tu ada orang tanya, ustaz, macam mana hadis yang kita nak baca dalam fadail amal? Boleh, bacalah. Tapi nak baca tu kena tengok hadis tu lemah sangat ke, ataupun dia lemah sangat ke, ataupun lemah ringan. Lemah ringan saya kira tak ada masalah. Tapi kita ni nak tentukan ringan berat ni siapa? Kan? Orang awam yang tidak ada kemampuan untuk menentukan dhaif ringan, dhaif berat, saya cadangkan baca Riyadhus Shalihin. Ya, dalam kitab tersebut pun ada mengitakan tentang fadail. Kenapa kita pergi cari pasal? Orang Kedah kita cari pasal apa? Pergilah ambil kitab-kitab yang lebih maknanya lebih autentisitinya. Sebab tu tuan-tuan sekalian, ya, Jemaah Tabligh, ya, ataupun ya, bayan Jemaah Tabligh di Jordan, ya, mereka membaca Riyadhus Shalihin. Tuan-tuan sekalian, ya, bahkan kerajaan Jordan, ya, menetapkan membaca Riyadhus Shalihin dalam bayan Jemaah Tabligh. Fadail amal dia tak bagi baca, dia suruh baca Riyadhus Shalihin. Saya kata itu satu cadangan yang baik, apa masalahnya? Bacalah tuan-tuan, Riyadhus Shalihin. Baik.
Okey, yang kedua, hadis tersebut bersesuaian dengan dasar dan prinsip syariah. Maknanya hadis dhaif yang ringan tu mestilah dia bersesuaian dengan usul-usul ataupun dengan prinsip-prinsip syariat. Dia tak boleh bercanggah dengan prinsip syariat, tak boleh. Kalau bercanggah dengan prinsip syariat, kita tak boleh ambil ataupun beramal dengan hadis tersebut. Yang ketiga, hadis tersebut hendaklah diamalkan tanpa meyakini bahawa ia adalah ada sebuah hadis yang sahih dan pasti sabit, bahkan ia diamalkan atas langkah berjaga-jaga. Maksudnya apa? Maksudnya dalam bab al-ihtiyat, langkah berjaga-jaga, bukannya macam peramal ni macam kita ni sabit sungguh-sungguh bahawa hadis ni memanglah daripada Nabi SAW. Tak. Hanya ihtiyat saja. Ihtiyat. Ihtiyat ni langkah berjaga-jaga. Kan? Kalau kata benda tu tak betul pun tak ada masalah. Kan? Tapi hanya ihtiyat. Ihtiyat ni apa maksud al-ihtiyat? Ihtiyat ni maksudnya langkah berjaga-jaga. Berjaga-jaga maknanya dia bukannya final, dia bukannya asas. Dia hanya berjaga-jaga. Tak buat pun tak apa. Contoh rumah kita. Rumah kita, kita buh grill. Rumah kita tu ada tingkap, kita buh grill kan. Kan, ada kita bubuh tingkap dan ada kunci dah. Tapi ada juga orang ambil, tak apalah, aku rasa tak apa hatilah. Aku ambil atas langkah berjaga-jaga dan al-ihtiyat, aku bubuh grill. Dia bubuh grill terus dekat dia punya cermin dia. Kan? Grill tu wajib bubuh ke tak? Tak bubuh pun tak apa, tak ada masalah. Sebab dia pun dah ada kunci dah pun. Kan? Dia pun dah ada kunci dah dekat tingkap tu. Kan? Kunci dia pun mahal juga. Kan? Kemas juga kunci dia tu. Tapi dia saja bubuh grill tu supaya langkah berjaga-jaga. Tak bubuh tak apa tak? Tak bubuh tak apa. Cuma langkah ihtiyat. Jadi maknanya saya sebut bahawa kena faham gelok yang ni. Bukan bermaksud dia menjadi satu final. Maknanya satu asas kepada satu amalan yang baru. Nah, baik, kemudian hadis tersebut hendaklah diamalkan tanpa saya sebut tadi ni kan. Dan ini syarat ini diletakkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Baik, nota. Apabila seorang itu menyampaikan muka surat 80 menyampaikan hadis dhaif tanpa menjelaskan sanadnya, maka hendaklah dia berhati-hati tidak menggunakan ungkapan yang jelas seperti qala Rasulullah SAW. Ungkapan ini tidak boleh digunakan supaya dia tidak mengatakan hadis tersebut secara pasti daripada Rasulullah SAW terhadap sesuatu yang dia tahu tentang kedhaifannya. Maknanya apa? Nota ni dia Dr. Sayuti ni dia bagi kita tolong ambil perhatian. Maknanya apa? Kalau hadis tu dhaif, janganlah menggunakan sirah. Sirah ni maknanya, saya pernah bahas kepada tuan-tuan, sirah ni ada dua, sirah tamrid dan sirah jazam. Kan? Sirah tamrid dan juga sirah jazam. Kalau hadis tu hadis yang dhaif, kena pakai sirah tamrid. Sirah tamrid ni seperti ruya fulan. Itu sirah tamrid. Sirah tamrid ni sirah ataupun ungkapan-ungkapan seorang perawi yang tak apa nak jelas ungkapan dia. Kita pun tahu kalau dia guna sirah tamrid ni, kita tahu hadis bermasalah ni. Kalau jangan dia pakai sirah jazam. Sirah jazam ni seperti qala, haddathana, amarana dan sebagainya. Itu tak boleh. Ungkapan-ungkapan yang menunjukkan bahawa perawi itu memang dengar suruh daripada Nabi. Jangan. Ini penting kerana orang panggil apa? Supaya kita dapat membedakan di antara hadis tu hadis yang dhaif ataupun hadis yang kuat. Sebab tu sebagian para ulama mengatakan bahawa tajuzu riwayatul hadis dhaif ma'a bayan dha'fihi wa hadha yahtaju al-mutakhassisuna man ulama'a wa talab al-'ilm. Ada sebagian ulama dia bagi perhatian, dia kata tolong bagi perhatian, dia kata kalau nak beramal ataupun nak riwayatkan pun, tolong hambak sebab-sebab kedhaifan tu. Kenapa hampa tak habaq? Kalau kamu bagi tahu sebab-sebab kedhaifan sesuatu hadis, ia menuntut kepada yahtajuhu al-mutakhassisuna minal ulama wa talabul ilm. Jadi ulama-ulama dan juga talabul ilm, orang yang mengkaji macam kita ni, saya juga tuan-tuan, hak kita duk belajar sikit-sikit ni, maka kita tahulah bila ustaz tu sebut hadis ni bermasalah sebab-sebab sekian. Kalau ustaz tu hanya sebut hadis tanpa sebut sebab-sebab ataupun sebut
dhaif ni sebabkan sanad, majhul dan sebagainya. Jadi kita nak tahu macam mana? Sebab bilangan hadis ni beribu, puluh ribu hadis ni. Jadi ni kepentingan untuk kita bila hati-hati apabila kita menyebut sesuatu hadis yang dhaif. Wallahu a'lam. Masadirul hadis dhaif. Dia ada rujukan-rujukan bagi hadis dhaif ni. Dia ada kitab-kitab dia, antara kitab rujukan bagi hadis dhaif ni seperti kitab Ad-Du'afa min ar-Ruwah, ya, fa yadhkuru 'inda al-rawi dhaif ba'd al-amthal 'ala hadith mithl kitab Ad-Du'afa li Ibn Hibban. Baik. Al-Imam Ibn Hibban dia ada satu kitab dia Ad-Du'afa. Ad-Du'afa wal Matrukin kalau tak salah saya. Saya ada satu kitab. Kitab Ad-Du'afa wal Kitabul Majruhin min al-Muhaddithin oleh Al-Imam Ibn Hibban. Ni kitab ni. Kitab ni yang dia ada banyak jilid lah, Imam Ibn Hibban. Begitu juga kitab Al-Mawdu'at seperti Imam Ibn Jauzi, ni kitab yang sangat terkenal. Begitu juga kitab-kitab membicarakan tentang kritikan berkaitan dengan masalah-masalah yang terdapat dalam hadis itu seperti Ilal lil Daruqutni, begitu juga Ilal Tirmizi, ya, begitu juga kitab yang saya pergi Mekah baru ni, memang saya beli kitab lah. Berat kat saya tu bukan berat kurma tapi berat kitab. Ada kitab-kitab yang membicarakan tentang Ilal, seperti Ilal Hadith wa Ma'rifatul Rijal wa Tarikh seperti Imam Ali bin Al-Madini yang wafat sekitar tahun 234 Hijrah. Kitab ni pun juga menghimpunkan hadis-hadis yang dikritik tentang hadis itu bermasalah dari sudut sanad dan sebagainya. Jadi ada kitab-kitab khas. Jadi hari ini tuan-tuan sekalian, ya, ada ulama-ulama kita yang mengkaji, yang berjuang, yang berjihad, ya, menuntut ilmu, ya, menghabiskan wang ringgit, masa, tenaga dan jiwanya untuk menjaga keaslian sunnah ini, ya. Kita kena berterima kasih kepada mereka. Kan? Kita mungkin sibuk, kan, mungkin dan sebagainya, tapi ulama-ulama kita ni berjuang untuk ilmu dan sebagainya, menghabiskan masa dia untuk ilmu. Bila mana mereka ini menjadi pejuang untuk menjaga sunnah Nabi SAW, maka kalau mereka memberi nasihat dan teguran, kita kena terima. Kan? Janganlah kita kata bahawa tak boleh, dia bukan kelompok aku, dia bukan sama manhaj dengan aku. Ini jadi masalah kita pada hari ini. Ya, kita tengoklah apa tegurannya dahulu. Ni kira hak mana hak kena sekepala dengan kita terima. Hak mana tak sekepala dengan kita tak terima. Saya kira bahawa itu tak betul manhajnya. Ya, manhaj kita ialah manhaj ilmu. Manhaj ahlu ilm. Ya, kita kena tengok apa kritikannya, apa tegurannya. Kalau tegurannya betul, ya, kita kena terima pendapat itu. Ya, jadi saya setakat itu dulu lah kot. Saya buka kepada soalan. Ya, nanti kita akan masuk jenis-jenis hadis dhaif. Banyaklah kalau saya masuk tentang hadis dhaif ni, memang lagi banyaklah. Nanti kita tengok pada pertemuan akan datang. Iaitu jenis-jenis hadis dhaif ni banyak. Ada jenis dhaif ni dari aspek sanad, dan ada jenis hadis dhaif dari sudut aspek sanad dan matan. Dan kita akan bahas, dan kita akan tengok contoh-contohnya. Wallahu alam. Saya kira ada satu soalan kot. Satu soalan kat chat ni. Apa soalannya? Ustaz boleh cerita sikit tentang buku yang Ustaz beli di Madinah. Buku bagaimana? Okey. Ummul Zulkarnain. Baik, buku ni buku ni saya beli di depan Jamiah Islamiah Al-Madinah Al-Munawwarah. Memang saya pergi Madinah, memang saya pergi cari kat situlah. Kitab ni kaedah-kaedah untuk kita memahami sunnah Nabawi SAW, untuk kita faham hari Nabi ni dengan betul. Kitab ni menghimpunkan hampir 36 sadisah wa thalathun kaedah-kaedah untuk kita memahami. Baik, di antara satu kaedah, saya kongsi saja. Di antara salah satu kaedah untuk kita memahami sunnah Nabi SAW ataupun hadis itu sendiri, iaitu idza ta'aradu tafsir ahli lughah ma'a tafsirul fuqaha qadamu tafsirul fuqaha. Yang bermaksud apabila bertembung di antara takwilan dan tafsiran ahli lughah. Ahli lughah ni mana? Ahli bahasa Arab. Dia tahu bab nahwu surah bahasa ni. Bertemu dengan ahli fuqaha, tafsiran fuqaha dan juga tafsiran ulama hadis, ya. Maka hendaklah didahului dengan tafsiran oleh fuqaha.
atau tafsiran ulama hadis. Kerana ini bertepatan dengan ungkapan oleh Al-Imam Tirmizi dalam sunannya, qala Al-Imam Tirmizi al-fuqaha a'lamu bi ma'anil hadis. Begitu juga Al-Imam Syatibi dalam Muwafaqat, man lam yu'rafu maqasidul kitab wa sunnah lam yahillu lahu an yatakallama fihima. Kata Al-Imam Syatibi dalam Muwafaqat, apabila kita tidak menguasai kefahaman sebetulnya, dia faham bahasa Arab ya. Hadis ni bukan kira bahasa Arab saja tuan-tuan, dia bukan kira nahwu surah ya. Dia kira kena tahu tentang nasikh wal mansukh, dia kena tahu tentang asbabul wurud, dia kena tahu mustalahat dalam ilmu ulumul hadis, dia kena tahu tentang jarh wa ta'dil dan banyak lagi ilmu-ilmu ilal dan sebagainya. Man lam yu'rafu maqasidul kitab wa sunnah lam yahillu lahu an yatakallama fihima. Kalau hang tak tahu benda tu, jangan kita sibukkan dalam hal itu. Pergi tanya orang yang lebih mengetahui. Ini saya contohlah. Banyaklah tuan-tuan, contoh-contoh dalam hal ini. Wallahu a'lam. Baik, kemudian ada soalan daripada Tuan Ramli ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Terdapat juga serta hadis dhaif dalam khutbah Jumaat. Okey, adakah ini termasuk dalam bentuk kempen yang tidak diharuskan seperti disebut oleh Ibn Hajar tadi? Saya kata bahawa betul. Ya, kerana ialah orang hak buat orang yang buat teks khutbah Jumaat ni kena telitilah, kena cek dulu, kena buat semakan sanad dan matannya ya, supaya ialah bila buat teks ni dibaca oleh khutbah seluruh negeri. Jadi pengkhutbah akan baca, pengkhutbah pun kadang-kadang tak sempat nak cek, dia pun kata dah pejabat agama berkeluar lagu ni kira betul dah kot. Kan, jadi ini tanggungjawab lah, maknanya tanggungjawab. Kadang-kadang kalau tersilap itu kena baiki balik. Tapi kalau sengaja, saya kira bahawa itu menjanggahi disiplin ilmu. Dan kalau tak salah saya, ada beberapa kajian-kajian yang telah dilakukan oleh sarjana-sarjana hadis kita. Mereka telah buat takhrij hadis khutbah-khutbah Jumaat, khususnya di beberapa buah negeri. Di negeri Sarawak kalau salah ada kawan-kawan kita yang terlibat dalam melakukan takhrij dalam khutbah Jumaat. Ada tuan-tuan. Jadi mereka kena terima kasihlah dekat golongan-golongan ni ya. Baik, yang ketiga Muhammad Iqbal. Baik, Assalamualaikum Ustaz, nak tanya sikit pasal hadis-hadis capal Nabi. Semalam dengar ada Ustaz cakap ada hadis dan berkat pasal capal. Adakah hadis sahih Ustaz? Pasal capal no. Nanti yang kita bincang pasal hadis capal ni. Nanti kita pergi kita kalau boleh Ustaz ada Tuan Iqbal boleh nyatakan hadis tersebut, nanti kita akan cek apa maksud hadis berkaitan dengan dicapal ni kan. Okey, kalau boleh komen dekat sini apa hadis tu, nanti kita akan cuma kalau Tuan Iqbal tak sebut tentang hadis capal tu, nanti kita akan tengoklah secara umum berkaitan hadis berkaitan hadis capal ni ya. Okey, wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain lagi tak? Okey. Nanti kita cek lah pasal hadis capal tu. Tuan Iqbal lah. Ada, kalau tengok di internet memang ada lah kan. Memang ada. Tapi saya tengok dari sudut matannya dulu. Betul ataupun tidak, sama ada itu betul hadis ataupun nukilan ulama ataupun dan sebagainya kan. Wallahu a'lam. Okey, kalau tak ada apa, okey, terima kasih semua. InsyaAllah kita bertemu lagi pada esok malam. Kita akan membicarakan tentang buku berkaitan dengan kisah-kisah tidak sahih karangan Ustaz Zulkhairi. Jadi wallahu a'lam, terima kasih semua. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakallah khair. Boleh jalan.